hari ini negara berkenaan menjadi milik Hindu dan orang Islam ditindas. Di mana futuhat, di mana pembukaan syaitan Amerika menyerang Somalia dengan tanpa sebab musabab, dengan berani, oleh kerana yang berada di Somalia ialah umat Islam. Dia hantar tentera dia bom daripada atas, dan dunia Islam tak boleh kata apa-apa. Umat Islam Somalia mati bergelimpangan setelah mereka miskin, mereka dibom oleh mereka kerana pengganas. Apa yang diganas kamu tak tahu. Selagi Dajjal besar itu tak dijatuhkan dalam dunia ini, maka orang Islam, dan selagi orang Islam berada dengan kualiti yang dah sekarang ni, membicarakan soal titik bengit, kita cuba lontar persoalan-persoalan besar. Ada seorang abang apa tu kalut tu bincang masalah keluar tu tak habis-habis. Kata Mufti Perlis tak faham bah. Orang ajak hampa bincang soal yang besar, bukan soal suara perempuan aurat ataupun tidak, boleh masuk baca Quran ataupun tidak. Orang tak ajak yang tu. Ini bila bagi peluang aurat ataupun tidak, aurat ataupun tidak. Suara perempuan ni kalau aurat, kalau orang kita telefon dia tak boleh jawab. Kita pergi rumah, Assalamualaikum kak, abang dah rumah. Dia kena buat isyaratnya. Pasal kalau cakap haram, aurat. Takkanlah kita dalam suasana nak membina kekuatan kenegaraan. Ini ya. Itu yang saya sebut tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan, apabila kita sebut tentang negara Islam, saya tak berpihak pada sesiapa, tapi sebut tentang negara Islam. Orang selalu apabila sebut negara Islam ni, orang bukan Islam, dia akan faham yang dikatakan negara Islam, mereka akan dipaksa tudung. Kalau tak tudung akan disebat. Akan ada tengok berjalan kat tepi jalan, tengok ada tangan gantung kerana baru kena potong. Api pula jalan sengaja, ada orang kena diikat, disebat seperti rotan dari belakang dia. Polis berada di mana-mana. Itulah negara Islam pada gambaran orang bukan Islam. Islamic State. Dan pada sebahagian orang bukan Islam, ustaz dan lebay ni pun apabila ceramah dalam negara Islam akan dihukum, hukum dan hukum. Sedangkan negara Islam Allah Ta'ala sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan cinta, negara yang rahmat, negara yang bersifat kebajikan, tolong menolong antara satu sama lain, yang miskin dibantu, yang fakir ditolong, yang zalim ditahan. Kebajikan rakyat dijaga. Kata Sayyidina Umar, jika seekor kambing tersesat jalannya di Baghdad, bimbang Umar ditanya oleh Allah, mengapa engkau tidak membaiki jalannya? Janda-janda dibela, wanita dibela, keadilan harta benda diberi secara sama banyak, rakyat hidup dalam keadaan kasih sayang, mulut rakyat terjaga. Tak boleh satu orang kata, woi anak haram, panggil pada satu orang. Kalau orang tu kata kita anak haram, kita akan dakwa dia di mahkamah, hang tuduh ibu aku melakukan zina, 80 rotan nak bagi kita belakang. Tapi dalam suasana kita setengah orang kempen dan negara Islam, dalam ceramah disebut anak haram. Kalau anda nak menegakkan perundangan Islam, anda tak boleh sebut tu. Anda menuduh ibunya melakukan zina, sedangkan anda tidak mempunyai 4 orang saksi. Dan banyak lagi benda-benda. Maksud dalam suasana negara Islam, negara yang bersih, semua orang hidup dalam kasih sayang, rahmat, tolong menolong. Ia memelihara agama, ia memelihara akal, pendidikannya maju, nilai pendidikannya tinggi. Dia mengharamkan benda-benda yang mengganggu akal.
Ia memelihara maruah manusia hidup dan harga moral dan harga nilai diri yang tinggi. Itu yang difokuskan. Masalah hukuman dan undang-undang itu persoalan kecil daripada juzuk kenegaraan yang besar. Tapi kita bila cakap sentiasa nak kemukakan hukum. Memang orang takut. Cuba kata apa yang dikatakan negara Islam? Negara yang rahmat. Semua orang tolong menolong antara satu sama lain. Rakyatnya bersifat kasih sayang. Kebajikan diberi untuk semua. Yang fakir dibantu. Zakatnya diedarkan. Wang negara diberikan kepada semua pihak yang ditindas. Oh, itu negara. Kita sebut yang itu. Tapi apa negara Islam? Kita akan memotong tangan-tangan. Memang orang takut. Jadi apabila orang buat kebajikan, orang bagi bantuan, orang tolong menolong, orang kata itu bukan Islam lagi. Islam macam mana? Kalau ada orang kena sebat 80 rotan, 100 rotan, itu baru Islam. No. Islam kalau boleh dia merintah, dia tak mau bagi ada orang kena sebat. Kalau tak ada orang kena sebat, baru Islam. Tanda manusia tak melakukan kesalahan. Hadirin mukminin sekalian, maksud mesej saya, kita selalu salah kemukakan Islam. Masjid ni pun saya tegur banyak kali lah, masalah sah kanak-kanak tak salah saya main duduk belakang tu. Tak salah. Kita tak mesra remaja, kita tidak mesra kanak-kanak. Kalau kita dah berhimpun macam ni, tak apalah orang tua duduk di depan, berdasarkan ada itu tak apa, yang mana budak duduk belakang, elok-elok dah. Tapi dan dia masuk dalam saf, kita tak sorok keluar dah. Duduk di belakang, Nabi tak kata kanak-kanak duduk belakang. Nabi kata summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang selepas mereka, kemudian selepas mereka. Maksud orang alim, orang yang tahu hukum hakam sembahyang duduk depan. Lepas tu belakang tu kita aturlah, bukan kita asingkan saf kanak-kanak jauh ke belakang. Tak ada dalam Islam ni beretuh satu budak batai satu saf, tak ada. Ini elektrik apa punya dahsyat yang betul ni? Tak ada benda ni semua. Bawa mereka dalam suasana supaya semua orang minat mereka masjid. Jadikan masjid ini tempat, masjid masih jadi semua tempat yang selesa orang datang. Tandasnya bersih, suasananya bersih, sembangnya berhubung dengan kasih sayang kaum muslimin, menolong yang miskin. Datang kuasa masjid tak boleh mukanya ganas dan